Tuan Luma Ismail Fitna, Tuan Haji Nasir Ahmad. Salam sejahtera kepada para hadirin dan terima kasih kepada pihak pengajuk Pakatan Rakyat memberikan peluang kepada saya untuk mengucapkan sepatah dua. Tuan-tuan dan puan-puan, Najib telah berupah aku sebagai penasihat dengan perbelanjaan lebih 70 juta ringgit setahun. Siapa itu aku? Ia sebagai satu ejen yang bertopengkan khidmat penasihat media komunikasi antarabangsa. Tetapi sebenarnya berperanan sebagai ejen berisikan Israel Yahudi. Berambilan aku sebagai penasihat adalah susulan langkah dari Tun Dr. Mahathir sebagai pelopor mengambil syarikat Yahudi Sachi sebagai penasihat ketika zaman pemerintahan beliau. Orang Israel Yahudi ini bukan sahaja pandai dalam urusan perniagaan di arena dunia, tetapi juga merupakan satu bangsa yang unik, yang mana paling kebal dengan sifat kenegaraan yang paling unggul. 70 juta ringgit yang dibayar oleh Najib bukan sahaja digunakan sebagai dana perniagaan, tetapi sebahagian besar akan dibelanjakan oleh Israel Yahudi untuk kelengkapan senjata api, rekrut askar dan memperdoskan sempadan negaranya hingga menindas orang-orang Palestin. Dengan adanya dana seperti mana yang ditajakan oleh Najib dan lain-lain pemerintah negara membangun yang ingin kukuhkan takta pemerintahan dengan khidmat nasihat ejen Israel Yahudi ini. Berbagai rangkaian penjenayah pembunuhan ke atas penduduk Arab Islam di Gaza telah berlaku. Contohnya dalam serangan ke atas kumpulan Hamas yang kononnya telah mengancam keselamatan Israel. Berbagai jenis senjata berbahaya telah dijual di medan perang, bukan hanya untuk membunuh, tetapi juga menumpukan ataupun kecacatan anggota seumur hidup dengan penggunaan senjata kimia seperti LINE. Malah orang Arab Islam di Palestin telah dianggap sebagai kambing korban untuk menguji ketangkasan tentera dan strategi perang Israel Yahudi. Peristiwa jenayah perang telah berdosa di Gaza. Contohnya pembunuhan berlamai-lamai penduduk Palestin di kemah peradian Shabra dan Safrida pada tahun 1982. Masih dikatakan tiada bukti yang kukuh untuk mengadili Israel oleh Mahkamah Jenayah Antarabangsa kerana PBB telah dibongkar oleh bos besarnya Amerika Syarikat untuk menutup segala dosa yang dilakukan oleh Israel. Pernahkah Najib berfikir bahawa wang kontrak sebanyak 70 juta ringgit yang bayar kepada aku ini
akan digunakan sebagai dana untuk menindas dan membunuh umat Islam di sana. Ini bermakna beliau juga bertanggungjawab secara tidak langsung dalam angkara menyesa saudara-saudari Islam sendiri. Pernahkah orang UMNO menyadari tentang kejahilan pemimpin mereka untuk menindas umat Islam sendiri? Setiap penduduk yang masuk ke dalam badan orang Palestin yang tidak berdosa sehingga tamat riwayat hidupnya. Ini angkara siapa? Kereta kebah yang menghiris barang-barang pemuda-pemudi sana sehingga berkecam. Najib sedang tak? Ini angkara siapa? Tangisan bayi yang pilu dalam pakuan ibu yang semakin sejuk dan berlumuran darah. Bertabatlah Najib sendiri untuk melihat angkara yang dibawanya. Adakah agenda memperkukuhkan faktor politik lebih penting daripada memupuk semangat pemufakatan dunia Islam sejagat? Bertabatlah Najib, bertabatlah orang UMNO. Lakukan pahala sekarang sebelum dihukum dihumbat dalam neraka api. Tuan-tuan dan puan-puan, lasar ekonomi baru telah diperkenalkan pada tahun 1970 oleh Tun Razak untuk memperteguhkan perpaduan nasional dengan menjalankan strategi selampang dua mata, iaitu bermasni kemiskinan dan memperbanyakkan peluang pekerjaan bagi semua layak dengan tidak mengira kaum, mempercepatkan proses menyusun semula masyarakat untuk membetulkan keadaan ekonomi yang tidak seimbang supaya dapat dikurangkan dan akhirnya dihapuskan pergenaran kaum dengan peranan ekonomi yang tertentu. DEB diperincikan lagi dalam zaman Mahathir pada tahun 1991 hingga 2000 dengan dasar-dasar seperti Pandan ke Timur, Persyarikatan Malaysia, perswastaan, perindustrian, pertanian, UMNO dengan perniagaan dan dasar pembangunan baru yang menuju ke wawasan 2020 supaya Malaysia terjemah sebagai negara maju. Sehingga hari ini kita telah masuk ke era RNK ke-10, tetapi Malaysia masih merupakan sebuah negara membangun. Satu ke kita dulu, Jepun, Korea, Singapura dan Taiwan yang kekurangan serba-serbi yang ketinggalan jauh dari segi kekayaan ekonomi telah memintas negara kita yang kaya dengan kurniaan komuniti dan ekonomi. Apakah puncanya negara kita masih digelar sebagai membangun lagi dengan nama dasar-dasar yang begitu sedap didengar? Jawapannya senang saja. Dasar dan rancangan pembangunan kerajaan lebih menggalakkan kepentingan segelintir orang atasan. Maklumat DEB untuk menyusun semula masyarakat menumpu kepada usaha membentuk kapitalis Melayu yang berlatar belakang peranan politik UMNO dalam bidang penerangan dan perindustrian. Begitu